Okey, ini kerana bahan tambah makanan seperti garam mineral, vitamin, perisa dan berwarna ditambah. Okey, jika makanan tidak diproses dengan cepat, tindakan mikroorganisma dan enzim dalam makanan akan menyebabkan makanan berubah rasa, warna dan tekstur. Okey, jadi ini tindakan mikroorganisma ni kalau tak diproses dengan cepat, mikroorganisma dengan enzim bertindak dengan cepat. So nanti rasa dia tukar, warna pun tukar, dia punya tekstur pun berubah. Okey, itulah sebabnya makanan kena diproses. Okey. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Pengeluar makanan menggunakan pelbagai jenis bahan kimia, bahan tambah makanan semasa memproses makanan. Penambahan bahan kimia ke dalam makanan untuk bertujuan mengawet makanan, memperbaiki rupa makanan, menambahkan rasa, memperkayakan makanan dengan vitamin dan garam mineral. D. Bahan-bahan kimia yang biasa ditambah ke dalam makanan termasuklah bahan awet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis, pengantioksidan. Nanti kita akan go through one by one. Okey, bahan awet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis dan pengantioksidan. Okey, ini dia. Kita akan pergi satu persatu. Okey, cikgu bagi awak 2 minit awak baca dulu. Contoh bahan kimia pengawet, asid benzoik dalam mi kuning pun ada. Kan dulu masa 10 tahun lepas, mi kuning dia kata asid benzoik terlalu banyak. Tak sesuai untuk tak baik untuk kesihatan. Natrium benzoik, sulfur dioksida, asid boric. Asid boric rasanya yang dia cerita tu. Asid benzoik ada dalam sos tomato lah, sos cili lah. Contoh makanan, jus buah-buahan, sausage, makanan dalam tin. So masuk benda-benda ni, contohnya jus buah-buahan ni mungkin ada asid benzoik. So ada bahan pengawet di dalamnya. Kenapa ada bahan pengawet? Untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Kedua, pewarna. Kenapa ada pewarna? Fungsinya mewarnakan makanan supaya kelihatan lebih menarik. Contoh bahan kimia seperti metania kuning, karamel, tartrazin. Tartrazin. Contoh makanan mi, minuman ringan dan kek. Tambah pewarna, lebih sedap nampak. Peluntur. Yang ketiga, peluntur. Memudarkan atau menyah-warnakan makanan supaya kelihatan lebih bersih dan tulen. So dia memudarkan ataupun menyah-warnakan. Contoh bahan kimia seperti klorin, benzoil, peroksida. Contoh makanan di dalam mihun dan tepung gandum. Yang benda-benda putih tu mesti dia ada letak peluntur. Seterusnya. Awak baca dulu. 2 minit baca. Contoh perisa ialah ester Ajinomoto, iaitu monosodium glutamat. Sebenarnya monosodium mononatrium pula ditulis monosodium. MSG iaitu Ajinomoto. Contohnya ada dalam aiskrim, minuman ringan, mi segera. So ini perisa, tambahkan rasa dan bau, dia harum. Penstabil.
Membarukan, okey, ramai yang akan confuse ini dengan bawah, nanti cikgu tunjuk penstabil. Membarukan dua cecair yang tidak bercampur. Menghalang bahan tertentu daripada termendak. Okey, contoh-contoh penstabil ialah kanji, gelatin dan agar-agar. Okey. Contoh makanan yang menggunakan penstabil ialah aiskrim, minuman ringan dan juga sos cili. Okay, ini dia menggunakan penstabil. Okay, pemanis. Okay, memaniskan makanan atau menggantikan gula dalam makanan. Contohnya sakarin, aspartam, xilitol, sorbitol. Okay, ada di dalam buah-buahan dalam tin dan buah-buahan kering. So, dia tambahkan pemanis. Okay, pengantioksida melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan, mencegah ketengikan makanan berminyak. Okay. Jadi asid ascorbic dengan asid citrik ada dalam minyak masak, biskut, mentega. Okey, pengemulsi. Nah, yang ramai pelajar confuse ialah penstabil dengan pengemulsi. Ini dengan ini selalu pelajar confuse. Okey, pengemulsi menstabilkan campuran minyak dengan air. Kalau yang ini dua cecair yang tidak bercampur. Okay, ini air dengan minyak. Contohnya lecithin, monoglycerida, asid lemak. Dalam aiskrim ada, dalam coklat ada. Ini pun sama, aiskrim. Okay. Jadi ini penstabil, yang ini pengemulsi, minyak dengan air. Ini dua ni, minyak dengan air. Ada masalah? Tanya aja. Okay, fokus konsep. Conditioner makanan seperti natrium karbonat digunakan untuk meneutralkan keasidan dalam sup. Okey, ini tak ada apa-apa lah. Ini mi segera punya monosodium glutamat, iaitu perisa. Yang ni aiskrim mengandungi pewarna, perisa, penstabil, pengemulsi. So, you tengok aiskrim dia ada banyak bahan-bahan kimia dia. Ada pengemulsi, penstabil, perisa dan juga pewarna. So, makan banyak-banyak, tak baik untuk kesihatan. Okey, kita dah tahu apa bahan kimia yang ditambahkan. Seterusnya kita belajar proses. Okey, teknologi dalam pemprosesan makanan. 1. Teknologi makanan digunakan untuk memproses dan membungkus makanan. Makanan dapat diproses melalui kaedah seperti berikut, iaitu pengetinan, pempesturan, pendehidratan, penyejuk bekuan, penyejuk bekuan kering, pendinginan, pembungkusan vacuum dan penyinaran. Okay. So, nanti kita akan go through one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penyinaran last sekali. Okay. Cikgu nak awak baca dulu yang ni. Yang first kali, proses ialah pengetinan. Sebelum tin dipeterikan, sebelum dia ditutup, dipeterikan, you tahu apa tu petri kan? Masa konkret dah belajar yang KH. KH kemahiran hidup. Makanan dipanaskan pada suhu 116 hingga 121 darjah Celsius. Mesti 120, okey? Dan ke atas supaya semua spora mati. Okey, lepas tu bakteria semua mikroorganisme memang dah matilah. Spora yang lebih tahan panas sikit. So, spora akan mati terus pada 120.
Okey, dan di bawah tekanan tinggi untuk mensterilkan makanan dan menyingkirkan semua udara. Udara mesti dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan nanti dia berlakunya pemprosesan makanan itu akan rosak cepat. Okay, jenis makanan seperti pengetinang, ikan, buah-buahan dan daging. Okey, kelebihannya membunuh bakteria, memusnahkan enzim yang merosakkan makanan, menyingkirkan oksigen yang menyebabkan pengoksidaan makanan. Kekurangannya, rosakkan rasa makanan, so taste original dia dah berubah. Rosakkan nutrien dalam makanan tu sebab suhu dah terlalu tinggi, dah mati semua, nutrien pun hilang. Okey, itu kekurangan dia. Ada soalan? Ada. Okey, yang kedua, awak baca dulu. Yang kedua iaitu pempesturan. Okay, yang kedua, pempesturan. Haba digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam cecair tanpa mendidihkannya. Okey. Makanan dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Ini kena hafal, selalu keluar Z. Dan 72 selama 15 saat. Ke 63, 30 minit. 72, 15 saat. Jadi mestilah awak, kalau sebuah kilang dia mestilah nak pilih ni. Cepat dan boleh hasilkan banyak. Kalau 30 minit tu ambil 30 minit ni 15 saat je. Okey, 15 dah 72 darjah Celsius. Cukup. Diikuti dengan penyejukan yang segera. Okey, jenis makanan seperti susu dan jus buah-buahan. Kelebihannya tidak merosakkan rasa atau bau cecair. Tidak merosakkan nutrien makanan sebab suhunya baru ni je, sekejap je. Jadi dia tak rosakkan rasa dan nutrien dia. Kekurangan dia, spora makanan tidak dibunuh sebab 120 baru bunuh. Makanan tak tahan lama. That's why kalau awak buka, 3 hari kena habis minum. Kalau dah buka susu Dutch Lady ke,